Luar Negeri menyatakan sumbangan-sumbangan yang telah diusahakan selama ini oleh kerajaan Malaysia terhadap negara Palestin. Soalan yang amat straightforward. Teks ucapan dan jawapan menteri ada di tangan saya. Semuanya ada 12 perenggan. Cuma saya nak menarik perhatian Datuk yang dipertua kepada 5 perenggan saja. Perenggan keempat, jawapannya berbunyi, sebagaimana Dewan Yang Mulia ini sedia maklum, Malaysia tidak pernah menjalinkan sebarang hubungan diplomatik dengan Israel. Di perenggan 5, Malaysia menyokong sepenuhnya segala usaha yang dijalinkan oleh masyarakat antarabangsa dalam mencari penyelesaian yang adil dan berkekalan terhadap konflik Palestin-Israel. Ini termasuk komitmen Malaysia terhadap penyelesaian dua negara atau two-state solution. Di perenggan ke-8, Menteri menjawab, Malaysia berpendirian bahawa penyelesaian terbaik kepada konflik Palestin-Israel boleh dicapai melalui rundingan bagi memastikan keamanan, keselamatan dan kestabilan serantau yang berkekalan. Dengan hubungan ini, Malaysia telah menggesa supaya semua pihak berusaha mencari satu penyelesaian komprehensif yang adil dan saksama berdasarkan kepada roadmap yang diusahakan oleh Kuartet Damai Timur Tengah, Inisiatif Damai Arab dan resolusi-resolusi Majlis PBB yang berkaitan. Datuk yang dipertua, di perenggan ke-10, Menteri telah menunjukkan dirinya yang sebenar. Dia mempunyai sangkaan jahat dan telah mengerugikan Dewan Yang Mulia ini. Saya baca perenggan ke-10 ini. Baru-baru ini kita telah digemparkan dengan kenyataan sensasi Ketua Pembangkang dalam Wall Street Journal pada 26 Januari 2012, di mana beliau menegaskan, I support all efforts to protect the security of the state of Israel. Dengan izin, menteri berhenti kat situ. Dia sambung, kenyataan tersebut secara jelas menunjukkan penerimaan dan sokongan beliau terhadap segala tindakan kejam yang dilakukan oleh rejim Israel terhadap rakyat Palestin selama ini. Menteri seterusnya mengatakan kenyataan tersebut juga secara terang-terang menunjukkan bahawa beliau merestui perbuatan terkutuk dan tidak berkeprimanusiaan Israel ke atas rakyat Palestin. Datuk yang dipertua, apa yang disebut oleh Ketua Pembangkang dan dilaporkan oleh Asia Wall Street Journal, saya baca quote, I support all efforts to protect the security of the state of Israel, a step which he said remain contingent on Israel respecting the aspiration of the Palestinians. Saya terjemahkan dalam bahasa Melayu, Tuan Yang Pertua. Saya menyokong segala usaha untuk melindungi keselamatan negara Israel. Pendirian tersebut bertakluk kepada syarat bahawa Israel mesti menghormati aspirasi rakyat Palestin. Datuk Yang Dipertua, yang tidak dibaca oleh menteri adalah dari ayat remain contingent on Israel respecting the aspiration of the Palestinian. Kata kunci di sini ialah contingent. Saya merujuk kepada kamus Oxford Dictionary 7 edition 1994 yang apa maksud contingent? Spellingnya C-O-N-T-A-N-G-E-N-T. Maksud contingent mengikut Oxford Dictionary 7 edition ialah condition, conditional, dependent, or that may or may not occur. Dengan bahasa Melayunya, dengan syarat tertakluk, boleh berlaku, boleh tak berlaku. Datuk Yang Dipertua, pendirian Ketua Pembangkang adalah menjunjung aspirasi rakyat Palestin yang mahukan keamanan, keadilan dan kehidupan yang bermaruah, bertepatan dengan semangat yang disuarakan oleh Ismail Haniyeh, Perdana Menteri Palestin. Saya quote, apa kata dia? If Israel withdraw to the 1967 borders, then we will establish a peace in stages
Number one, we will establish a situation of stability and calm, which will bring safety to our people. That Hamas founder Sheikh Ahmad Yassin called long-term truth. If Israel declares that it will give the Palestinian people a state and give them back all their rights, then we are ready to recognize them. Datuk Yang Dipertua, ini juga sama pandangan yang dikeluarkan oleh bekas Perdana Menteri Malaysia Dr. Mahathir yang telah menulis surat pada 21 Disember 1993 kepada Perdana Menteri Israel Yasir Rabin. Apa kata bekas atau mantan Perdana Menteri Malaysia waktu itu? Saya quote, kerajaan saya menyokong perkembangan positif ini dan menganggapnya sebagai satu langkah awal ke arah merealisasikan satu penyelesaian yang komprehensif kepada masalah Timur Tengah. Saya ambil surat ini atau petikan surat ini daripada bernama, bukan saya ambil ataupun reka-reka dari blog. Dan dalam tulisan tangan mantan Perdana Menteri Dr. Mahathir juga menyebut, saya berharap kepada hubungan yang biasa dengan Israel. Saya ulang, saya berharap kepada hubungan yang biasa dengan Israel. Pada 14 Mac 1997, mantan Perdana Menteri Dr. Mahathir sekali lagi menulis surat kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, dan saya quote apa kata dia, kami bersedia untuk mengadakan kerjasama ekonomi dan teknologi dengan Israel, tetapi kami masih belum boleh berbuat demikian kerana Tuhan belum mematuhi komitmen yang dibuat oleh kerajaan Israel yang sah. Kami ingin memikirkan bahawa sebaik saja kami mewujudkan hubungan dengan Tuhan, ia akan hubungan yang menjadi tetap. Satu lagi surat yang telah ditulis oleh mantan Perdana Menteri Dr. Mahathir pada 8 Jun 1999 kepada Perdana Menteri Israel Ehud Barak. Saya quote, saya sesungguhnya berharap pencapaian penyelesaian komprehensif di rantau tersebut akan membolehkan Malaysia melihat dengan realistik langkah positif ke arah penubuhan hubungan biasa dengan Israel. Datuk Yang Dipertua, saya yakin kenyataan Menteri Luar pada 14 Mac yang lalu yang dengan jelas nyatakan komitmen Malaysia terhadap penyelesaian dua negara atau two-state solution ini terjelma setelah melihat betapa saban hari keperluan asas seperti air, minuman, makanan, ubat-ubatan, simen untuk pembinaan dan pelbagai keperluan lain tidak dibenarkan masuk ke Gaza akibat sekatan Israel. Sengsaranya rakyat Palestin, sengsaranya rakyat Palestin bila mana 80% dari mereka memerlukan bantuan makanan, 90% hidup dalam kemiskinan, lebih separuh dari isi rumah hanya makan sekali sehari, dan 60% kanak-kanak mengidap anemia dan kekurangan zat makanan. Datuk Yang Dipertua, setelah meneliti pendirian kerajaan hari ini terhadap konflik Palestin Israel yang mahukan penyelesaian, setelah melihat pendirian mantan Perdana Menteri Dr. Mahathir yang juga mahukan penyelesaian, dan setelah melihat pandangan dan harapan Ketua Pembangkang Matan Pauh yang juga mahukan penyelesaian, selari dengan hasrat rakyat Palestin. Jadi apa masalahnya? Apa masalahnya yang kononnya Ketua Pembangkang mahu jalinkan hubungan dengan Israel dan mahu memberikan protection kepada Israel? Masalahnya ialah kerana ia disebut oleh Ketua Pembangkang yang namanya Anwar bin Ibrahim. Sebab itu saya mengucapkan terima kasih kepada Datuk Yang Dipertua. Saya harap kerajaan berlapang dada dan lihatlah apa yang membaca segala apa yang disebut oleh Ketua Pembangkang sepenuhnya.